Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar Radio Aikim yang dikasihi, alhamdulillah pada malam yang mulia ini sekali lagi kita bersua dalam Makarimul Akhlak yang diambil dengan sempena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan bagi menyempurnakan akhlak yang baik. Di mana akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik ini menjadi tuntutan dalam Islam agar kita dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin. Sidang pendengar Radio Aikim yang saya kasihi, mungkin pada malam ni kita nak bincang satu tajuk, iaitu melihat bakal isteri. Apabila seorang tu nak menikah, nak kahwin, kena tengok bakal isteri. Tapi zaman kita ni tak payah suruh tengok, kadang-kadang tu memang semangat nak tengok lama dah. Tapi gambaran ini nak menggambarkan betapa zaman dahulu mereka jaga akhlak sehingga kadang-kadang sampai tak tengok terus, tiba-tiba kahwin je. Ini pun satu hal yang Nabi SAW tunjuk sepatutnya kena tengok. Kenapa? Kerana kesan tengok tersebut adalah cukup hebat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. Maksudnya, suatu ketika aku berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang telah berkahwin dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu melihat isteri kamu itu sebelum kahwin? Jawabnya, tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, pergilah tengok dulu, kerana pada mata wanita Ansar itu ada sesuatu yang kurang menyenangkan. Maknanya, melihat pasangan adalah amat baik, tetapi mesti ada batasannya. Sebelum kita bincangkan kenapa Nabi SAW menganjurkan kepada bakal suami ataupun yang nak meminang untuk melihat pasangannya, antara lain tujuannya kerana dengan melihat akan mendatangkan dan membuahkan rasa kasih sayang, pautan cinta akan berlaku. Sebagaimana kesannya sudah pasti akan mendamaikan dan melamakan, bahkan mengekal sebuah perkahwinan sehingga ke hujung usia sampai ke akhir hayat. Sebagai contoh, seorang sahabat, ini terbukti. Seorang sahabat bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an menceritakan bahawa dia tidak pernah meminang seorang wanita, dan apabila Nabi SAW diberitahu tentang hakikat itu, baginda menyuruh dia tak pernah, dia biasa kalau dia pinang dia tak pernah tengok gitu. Apabila baginda menyuruh melihatnya terlebih dahulu, maka Nabi bagi tahu, bila dia bagi tahu dia nak pinang orang ni, pakai nak kahwin je. Nabi kata, kau kena tengok dahulu. Nabi sebut, unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihatlah dulu kepadanya, kerana ia akan boleh memberi pengekalan untuk kamu berdua. Jadi bila dah tengok, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, maknanya bila dah tengok, maka rasa seronok, rasa kasih sayang akan bertaut dengan sebaik mungkin, yang akan memberi kesan yang cukup besar.
Mughirah pernah mengatakan, bila aku tengok wanita tersebut, maka wanita itulah yang paling lama bersama denganku. Dan kerana barakah hadis Nabi SAW yang menyebut kepadaku dan mengarahkan kepadaku untuk aku melihat pasanganku ini. Jadi, kalau ini menggambarkan bahawa pentingnya kita melihat pasangan yang kita nak kahwin. Jadi, anak kita nak kahwin, kita bagi tahu, tengoklah dahulu. Tapi, mestilah mengikut ada batasan-batasannya. Dia tak bukan boleh tengok keseluruhan tubuh, boleh tengok aurat-auratnya, maka yang ini tidak dibolehkan sama sekali. Bahkan yang kedua, walaupun boleh tengok, tidak boleh dalam bentuk berkhaluah, seorang sama seorang. Orang lain tak tahu, kita dua orang je duk tengok. Dan kita pula hampir dalam keadaan macam ini, berpegang-pegangan dan sebagainya, maka ini adalah perkara yang dilarang. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa anna syaitan salisuhuma. Tidaklah seorang perempuan itu, lelaki itu berkhaluah seorang-seorang bersunyian dengan perempuan, kecuali syaitan yang ketiga, yang akan menyebabkan imannya akan jadi rapuh dan mudah sangat untuk dia akan tergelincir untuk melakukan maksiat kerana godaan dan hasutan daripada syaitan iblis. Waliyazabillahi min zalik. Sidang pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh sebahagian ulama', di mana penglihatan tersebut adalah terbatas pada wajah dan juga dua telapak tangan. Akan tetapi sudah ditetapkan bahawa wajah dan kedua telapak tangan memang dibenarkan melihat tanpa ada syahwat, juga selain daripada meminang. Kerana apa? Kerana muka melambangkan kecantikan, keserian seseorang, keelokan seseorang. Tangan ni melambangkan kesuburannya. Jadi kita boleh kenal orang tu macam mana. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Iza khataba ahadukum al-mar'ata faqadru an yanzur minha ba'da ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Apabila seorang kamu ingin meminang seseorang wanita, maka kadar yang patut dilihatnya untuk menariknya supaya bernikah dengannya bolehlah dibenarkan kepadanya. Inilah yang sepatutnya dan inilah yang sebenarnya. Maknanya walaupun yang boleh kahwin tu erti macam itulah. Ada uruf berdasarkan syariatullah yang telah ditetapkan. Dalam hal kalau kita tengok perkahwinan yang dilakukan dalam keadaan seseorang itu melihat, maka sudah pasti akan memberi banyak kelebihan. Ada dalam satu buku bertajuk Al-Mar'ah Baina Baiti wal Mujtama' oleh Al-Ustaz Bahi Al-Khuli. Beliau menyatakan kadar yang patut dilihat untuk menariknya supaya berkahwin dengannya, di mana beliau menhuraikan berdasarkan kefahaman daripada hadis tersebut, dibolehkan bagi si peminang mengajak wanita yang ingin dipinangi itu keluar bersama-sama bapa atau mahramnya. Bukan seorang-seorang, bapa atau mahramnya. Sedang wanita itu hendaklah memakai pakaian yang dibenarkan syarak untuk pergi ke mana-mana tempat yang dibenarkan, supaya lelaki yang ingin meminang itu dapat melihat akal pemikirannya. Macam cara dia bercakap, berhujah, kita tahulah. Okey ke okey. Cakap sepatah tak apa nak faham, payahlah. Ni cakap faham dengan penghujahan, dengan cara buah fikiran, kematangan, lain. Kelakuan, macam mana tindak tanduk dia.
tingkah laku dan rupa parasnya. Ini kerana perkara sedemikian termasuk dalam mafhum hadis Nabi SAW tu. Artinya dalam Islam ni cukup menarik. Dan kalau boleh, alangkah baiknya kita boleh baca sejarah orang-orang soleh zaman dahulu. Bila dia nak pinang, bila dia nak kahwin, dia akan tengok pasangannya cukup-cukup baik. Ini pun penting. Sama-sama rasa puas hati, hatinya merasa tenang, hatinya merasa redha, yang membuahkan natijah yang teramat baik. Begitu juga dikatakan bahawa lelaki yang ingin meminang boleh melihat wanita itu dengan pengetahuannya dan pengetahuan kaum keluarganya. Begitu juga dikatakan bahawa boleh dibenarkan melihat kepadanya tanpa pengetahuan sesiapa pun dari kaum keluarganya selagi dia masih berniat untuk meminangnya. Tapi tengok tu dalam bentuk memang niat nak kahwin. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan tentang dirinya ketika dia hendak meminang isterinya. Katanya, aku pernah bersembunyi di sebalik pohon untuk melihat wanita yang bakal aku kahwininya. Sampai tahap tu. Zaman dulu lain, dia tak macam kita. Zaman kita ni, mungkin zaman moden ni lain. Jadi, batasan-batasan penjagaan adalah amat-amat penting. Dan kita telah bincang macam mana Mughirah bin Syu'bah yang pernah tengok, dan begitu juga ni. Sidang pendengar Radio Aikim yang saya kasihi sekalian, berdasarkan kepada isu ini, antara perkara yang penting ialah seseorang yang ingin meminang ataupun bertunang dan sebagainya, maka pendekkanlah masa pertunangan. Kerana kalau lama sangat, maka di situ tanda ketidakbaikan. Bahkan dinisbahkan kepada Syekh Almarhum Muhammad Mitwalli Sya'rawi, menyatakan kalaulah orang itu bertunang dengan sekian lama masanya, seolah-olah pertunangan itu membawa kepada ketidakjadian. Ada kadang-kadang kita dengar orang tu bertunang sampai bertahun-tahun, tapi bila kahwin hanya beberapa tahun, beberapa bulan bercerai. Kerana tidak ada keserasian. Sebab itu tunang yang baik adalah tunang yang sekejap, yang sebentar, bukan yang lama, yang akan membawa kepada natijah yang cukup-cukup baik kepada pasangan masing-masing, insya-Allah. Dan seterusnya, apabila seseorang itu nak lihat, bukan dia lihat dari sudut rupa paras semata-mata, atau kebendaan semata-mata, atau kekayaan semata-mata, tapi dia kena tengok dalam semua aspek, utamanya agamanya. Kerana agamalah yang paling membawa kebahagiaan dan juga membawa kebaikan kepada seseorang. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'. Dikahwini perempuan itu kerana 4 perkara. Kerana harta, kerana cantik, kerana keturunan dan kerana agama. Tapi pilihlah yang agama, fazfat bizatiddin taribat yadaka. Maka hendaklah kamu berkemenangan dalam keadaan memilih yang ada agama, sudah pasti akan menenangkan jiwa kamu. Jadi hati pun tenang, ada agama. Kita tinggal rumah pun kita rasa seronok. Dia ada 2. Ada yang mempunyai kefahaman agama, ada yang beragama. Jadi yang Nabi suruh ialah yang beragama. Tapi kalau dapat 2 yang ada agama, berkefahaman agama dan juga beragama, maka ini jauh lebih baik daripada itu. Dan siapa yang mempunyai dengan sedikit kekayaan, kecantikan dan juga keturunan yang baik, tambahan pula ada agama, maka sudah pasti orang ini adalah orang yang terbaik.
maka kahwilin ni lah orang yang ada agama. Sebab itu kita sewajarnya mendidik anak-anak kita, terutamanya anak-anak perempuan, mengasuh akan agamanya dan memberi nilai agamanya. Kerana dengan asuhan agama dan nilai agama, sudah pasti akan menjadikan seseorang itu jauh lebih baik daripada hakikat yang kita katakan dengan adanya unsur-unsur lain. Ini agama ni penting. Rumah tangga rosak, porak peranda, tidak baik tak kala agama dibuang. Kajilah kes-kes perceraian yang berlaku. Biasanya asbab utamanya ialah kerana kurang dan dangkalnya agama, atau muflisnya agama, atau meninggalkan apa yang dianggap penting dalam agama. Dia tinggal solat, dia tinggal sembahyang, dia tinggal ibadah, dia tak pernah datang ke masjid surat bala, maka hidupnya jauh dalam keadaan alpa, dalam keadaan tidak boleh membawa kepada kebaikan dalam kehidupan. Orang seperti ini adalah orang yang amat-amat malang. Sebab itulah isu agama ini merupakan isu utama, isu yang patut ditangani dengan sebaik mungkin agar benar-benar kita memahami pilihan yang terbaik ini. Yang kedua, begitu juga sudah sampai masanya bagi para ibu bapa mengakhlakkan anak-anak. Bukan maksud saya agama ini satu, tapi akhlak dengan budaya. Budaya Arab ada, budaya Melayu ada, budaya Timur ada, dan budaya-budaya macam ini adalah budaya yang baik, yang sepatutnya kita sentiasa suburkan dari semasa ke semasa, supaya dengan adanya budaya-budaya seperti ini, dalam bahasa orang tua zaman dahulu, merasa sejuk mata memandang, akan merasa seronok, dan bukan budaya terlalu bebas, liar dan bercakap tanpa batasan, tanpa lapik, dengan keadaan yang menunjukkan emosi yang teramat sangat. Maka ini akan menggerhanakan rumah tangga, bahkan boleh menuju ke arah rosak dan runtuhnya institusi kekeluargaan. Para ibu bapa juga sepatutnya apabila melihat bakal menantunya di kalangan lelaki yang mahu pinang anaknya, maka pilihlah yang ada juga agama dan takwa. Tak kala mereka atau seseorang itu pincang agamanya, macam mana dia nak tarbiyah anak isterinya, keluarganya. Dia nak ajak, sebab mengikut kaedah faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa satu, dia tak dapat nak beri apa-apa. Dia tak ada, macam mana dia nak bagi? Jadi dia tak dapat beri apa-apa dan dia tak dapat nak bahagi apa-apa. Maknanya adalah amat rugi orang yang seperti ini. Justru amat penting seseorang itu kena ada juga dalam bab tengok agama bakal menantunya, terutamanya yang lelaki. Kena tengok. Saya katakan macam ini ialah kerana timbul sangat, walaupun kadang-kadang isterinya baik, salihah, beragama, tapi oleh kerana lelaki itu kurang minat agama, maka makin lama makin ia menjauhi agama. Kerana biasanya perempuan mudah ikut apa yang dilakukan oleh suaminya. Jadi ini akan menjarakkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu indikator yang cukup menarik berkenaan dengan menantu atau lelaki yang mahu kahwin anak perempuan kita. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Iza ja'akum in ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun wa fasadun arid," atau kama qala. Kalau datang kepada kamu seorang yang nak pinang anak kamu
lelaki yang kamu redha agamanya. Apa makna redha agama? Dia jaga semayang. Kita tengok cara semayang pun betul, cara ibadat pun betul. Mana kita puas hati. Saat yang sama kita tahu bahawa akhlaknya, dari segi akhlaknya, di mana kita tengok baik budi pekertinya. Dan memang dia ada dua. Ada baik, ada buat-buat baik. Ramainya kadang-kadang dia buat-buat baik. Tapi bila berlaku sudah kahwin, baru nampak realiti sebenar. Perangai sebenar, tembelang sebenar. Yang ini tak tahu. Sebab itu dalam Islam disuruh cek, suruh tanya orang, suruh tanya kawan-kawan dia, suruh tanya keluarga, suruh cek, kena risik. Sama ada baik suami atau baik isteri. Tujuannya apa? Supaya benar perkahwinan tersebut, benar-benar kita kata kita puas hati. Bila ini berlaku, maka sudah pasti membawa keuntungan, kebahagiaan keluarga pasangan tersebut, dunia dan akhirat. Dan akhirnya sudah pasti dengan sebab itu dia akan membawa kepada keseronokan hidupnya yang dilatari dengan syiar dan syariah Allah. Tapi sebaliknya, bila orang seperti ini kita tolak, kita pilih yang lain, rumah tangga akan membawa kepada gerhana dan kerugian yang amat sangat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak di Radio IKIM. Akhir kalam dalam isu seperti ini, saya nak sebut satu kisah yang saya pernah baca. Kisah seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, Syekh Ahmad Najib Al-Muti'i rahimahullahu ta'ala. Syekh Ahmad Najib Al-Muti'i rahimahullahu ta'ala ini seorang ulama besar di Mesir. Pentahqiq kitab dan pengarang kitab Majmu'. Dia yang menyempurnakan kitab Imamun Nawawi, kitab Majmu', yang jumlah jilidnya lebih daripada 20 jilid. Di mana Syekh Ahmad Najib Muti'i ini ada seorang anak muridnya. Dia punya ramai anak murid. Salah seorang anak muridnya buta, tak nampak. Nak belajar dengan dia, jadi dia ajar. Tapi dia tak bolehlah nak ajar lama banyak sebab dia pun sibuk dengan urusan. Sehinggalah sampai kepada satu tahap, ada anak perempuannya itu hendak dipinang. Datang seorang kaya, mempunyai emas yang banyak, kedai emas yang banyak. Tapi bila Syekh Najib Muti'i tengok kelakuannya, hatinya tak tenang. Dan orang ni bagi tahu bukan banyak tu je kedai emasnya, tapi banyak lagi. Kata Najib Muti'i, sekalipun kamu punya banyak, tapi aku merasakan ketidaktenangan. Ia tak seronok. Selepas daripada hal tersebut, maka Syekh Najib Al-Muti'i ini, dia datang oleh seorang buta ni, nak pinang anak dia. Lantas dia pun mesyurahlah, bincang dengan anak-anak lelakinya. Semua anak-anak lelakinya bersetuju bahawa yang buta ini boleh kahwin dengan anaknya. Anaknya celek, perempuan yang baik, yang salihah, yang cerdik, yang pintar, yang bijak. Maka dikahwinkan. Wallahi, kerana dia pilih agama bagi lelaki itu, pilih kebaikan yang ada pada lelaki itu, ketakwaan dan juga ilmu yang ada pada lelaki itu, maka rumah tangganya adalah cukup bahagia. Jadi seronok sangat kehidupan. Tak berapa lama kemudian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki kepada lelaki ini, di mana dia ditawarkan mengajar di universiti, salah sebuah universiti di Arab Saudi. Maka hiduplah mereka dalam keadaan aman damai, dalam keadaan seronok, dalam keadaan rezeki yang dimurahkan dan dimudahkan. Kita tengok, pada pandangan zahir pada awalnya nampak tidaklah baik, tapi akhirnya berada dalam kedudukan yang amat baik. Sebaliknya yang kedua, yang kalau dia pilih yang pertama, boleh jadi anaknya mungkin senang dimewahkan dengan sedikit harta benda, tapi boleh jadi hati anaknya merana sedih kerana pilihannya itu lebih kepada kebendaan,
tetapi bukan lagi kepada agama dan juga pegangan hidup. Inilah yang sepatutnya menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Akhir kata, marilah sama-sama kita merafak tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi kebaikan kepada kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.